dan macam-macam. Baik. Bab makan, settle. Semua tak akan makan insya-Allah. Kecuali yang dalam kod-kod yang tersembunyi. Berapa kan. Kadang-kadang miss juga benda-benda tu. Jadi yang tu perlu berhati-hati. Baik, bagaimana dengan sentuh? Kita dekat Malaysia, khususnya lah, bila nampak anjing dan babi ni apa kita buat? Kita cuba menjauhkan diri. Nampak botol bia pun kita lari sepatu. Okey? Jadi itu yang biasa kita amalkan. Contoh bia ataupun wine ataupun apa lagi istilah dia? Apa hukum kita pegang botol tu? Ataupun kita ambil curah kat tangan? Apa nak buat lepas pada tu? Basuh kan? Sebab tergolong yang dalam kategori najis pertengahan, mutawasitah. Baik, bagaimana dengan anjing? Anjing macam mana? Ada beberapa pandangan berkaitan kategori yang kita tahu najis mughalazah. Tak apa, kategori itu bukan isunya. Tapi yang kita tahu seperti mana yang telah dijelaskan dalam hadis tentang bagaimana untuk menyucikan najis anjing. Kalau tersentuh kita buat apa? Sama le. Basuh dengan 7 basuhan. Hari pertamanya ini tanah dicampur tanah. Baik, itu anjing. Perusahaan. Tadi arak kat sini, korek hidung kat sini. Sekarang masuk pula bab menyentuh babi. Pergi-pergi kos, pegang-pegang. Ini macam mana? Apa yang perlu kita buat? Adakah boleh sentuh? Haram ke sentuh? Sentuh tak haram. Yang haram makan. Kalau tersentuh ataupun sengaja sentuh, kita sama. Ya ke? Itu isu yang timbul tu. Adakah kita perlu sama? Seperti saya sebut tadi, anjing jelas dinyatakan dalam dalil bahawa kita perlu menyama. Kalau babi macam mana? Kita mahu cakap, sentimen kita bila dalam mazhab Syafi'i klasifikasikan anjing dan babi dalam satu kategori. Dan Imam Syafi'i sendiri telah berpandangan bahawa cara untuk menyucikan bila tersentuh najis babi ataupun babi itu kita tersentuh, dia mengkiaskan, beliau mengkiaskan supaya kita sama seperti anjing. Sebab apa? Anjing dalam Al-Quran tak disebut secara jelas pengharamannya. Okey, dalam Al-Quran tak ada sebut. Tetapi di dalam Al-Quran ada menyebut tentang babi haram dimakan. Jadi ulama berbincang di situ. Jadi kalau babi sampai haram dimakan, makam dia lagi tinggi lah daripada anjing ataupun setara. Maksudnya kalau anjing cara cuci dia macam tu. Jadi Asy-Syafi'i telah mengkiaskan dengan kias aula, yakni kias yang utama, cara menyucikan sentuh babi ialah dengan kaedah sama. Okey. Pandangan mazhab lain macam mana? Pandangan mazhab lain? Okey, itu kategori najis tadi. Selain daripada Asy-Syafi'i meletakkan bahawa babi ini haram dimakan tetapi tergolong dalam najis pertengahan. Jadi dengan itu kaedah berdasarkan selain daripada Asy-Syafi'i untuk membersihkan najis babi ialah dengan cuci, beli sabun, cuci. Okey, itu pandangan-pandangan daripada mazhab lain. Baik, saya ada buat catatan di sini bahawa Abu Hurairah menyebutkan bahawa sama hanya dilakukan untuk
anjing. Beliau berhujah dengan ayat innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, di mana Allah SWT menyebutkan haram untuk kamu makan 3 benda, iaitu apa? Babi, harrama alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah, bukan main dam tu, darah, dan yang ketiga khinzir. Baik. Jadi ulama membincangkan, kalau Asy-Syafi'i mengkategorikan babi tadi sebagai najis mughalazah atau najis berat dan perlu disucikan seperti mana menyucikan bila kita tersentuh anjing, jadi kenapa kalau kita pegang bangkai, cuci ikan, lepas tu sama, cuci ayam sama, kan? Dan juga kita pegang darah, misalnya luka, cuci jerawat, lepas tu sama. Kenapa tak macam tu? Sebab dalil pengharamannya dalam satu ayat yang sama. Okey, jadi hujah-hujah ini telah dibincangkan oleh para ulama, dan selain daripada Asy-Syafi'i telah berpegang bahawa itu dia, terletak sebagai najis pertengahan dan cara mencucinya ialah dengan basuh. Tapi terserah pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh rujuk kitab-kitab muktabar, boleh tengok balik. Tapi memang kita belajar dekat Malaysia tu betul lah, berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau sentuh, cuci guna air tanah first, kemudian nak basuhan air biasa. Tapi kalau kita dapat lihat secara lebih luas, itu kaedah yang diguna pakai oleh ulama-ulama lain. Baik, saya sentuh dekat sini tentang najis aini. Apa maksud ain? Ainun, mata. Sekolah agama belajar. Baik, najis yang zahir. Jadi kita berhukum dengan apa yang zahir. Kalau kita nampak yang kita ni memang sentuh babi, kalau kita berpegang dengan perlunya sama, apa kita buat? Sama lah. Tapi kalau anak kita pergi kos, lari, dia pegang cermin yang display pork, balik sama, atau pegang tangan anak tu sampai habis. Pegang sampai balik, siap beli sarung tangan, pakai sarung tangan ni, balik buang sarung tangan, sama tangan anak tu. Jadi kita berhukum dengan apa yang ain. Dia tak sentuh babi, dia cuma sentuh cermin display tu. Jadi adakah kita perlu sama? Kalau kita berpegang dengan sama, tak perlu. Kalau kita nak ambil cuci, balik cuci dengan sabun kalau kita sentuh betul. Kalau tidak, tidak perlu. Baik. Jadi di sini masuknya soalan-soalan seperti barang garage sale perlu ke sama? Kalau kita beli gelas wine, apa nak buat? Cucilah. Tak mahu cakap, saya pernah pergi rumah seseorang, balik garage sale, sinki penuh, rendam air hitam. Rendam apa? Tadi pergi garage sale beli pinggan mangkuk, rendam semua. Allahu Akbar. Okey, itu satu contoh lah. Satu contoh. Baik, adakah perlu kita sama? Adakah kita tahu bahawa barang yang kita beli itu dah digunakan untuk makan pork? Kalau kita nampak tadi sebelum dia jual, dia makan, lepas tu dia buang-buang, cuci gitu-gitu, kan? Kita rasa kita nak sama, silakan. Tapi kalau kita ambil pendapat jumhur yang mengatakan cuci saja memadai, silakan, tak ada masalah, bersihkan. Jadi itu dia. Tapi basic question di sini, kalau kita beli tu kita tak nampak orang tu guna untuk apa, kita tak tahu dia baru beli ke terus jual. Kita assume bahawa dia telah menggunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang tersebutkan tadi. Adakah kita perlu sama? Masuk juga soalan macam rumah sewa, perlu sama? Oh ni sebelum ni orang ni belanjing ni, duduk tingkat 5, okey, sebab tak nak basahkan rumah, ambil span, celup air dengan tanah, sikit-sikit dinding. Anjing agak-agak kalau apa German Shepherd diri tinggi ni kot, cuci sampai sini. Habis satu round, habis tukar air, second round air biasa.